أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا مولانا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, semua JK Masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua di atas segala apa yang Tuhan kurnia kepada kita. Alhamdulillah, terutama Allah masih memanjangkan umur kita untuk berada pada tahun hijrah yang baru, masuk malam ni hari yang ke-6. Tapi tahun hijrah payah orang nak ingat. Orang ingat kau akhir tahun, sambil bilang 10, 9, 8, 7, bong, main gecung. Itu ramai ingat. Sampai malam tu ramai yang bekok mata. Kau kena tumbuk. Jaga. Jaga bagus dah. Jaga sampai kecerah. Hop berjoget-berjoget. Hop minum, buat maksiat macam-macam. Buat apa? Malam tahun baru. Rasulullah SAW dan para sahabat, pada malam tahun hijrah, baginda Nabi dan para sahabat serta orang yang beriman bukan setakat bekok mata. Bekok mata ditambah dengan bekok kaki. Kita bekok kaki itu kadang-kadang nyakit. Rasulullah dengan para sahabat malam tahun hijrah bekok mata kerana buat ibadah. Pas semayang, pas berzikir, pas baca Quran. Tak apa tidur, bekok mata. Kita malam tahun tu bekok juga, tapi berhibur dan sebagainya. Dan bekok kaki, cobong kata tau. Sebab apa? Lama berdiri semayang tau. Allahu Akbar. Kita bekok kaki sanggup kalau tunggu gelerang nak ambil duit tau. Orang nak bagi tu, atas jalan pun bagi, beratur atas jalan. Tak sedar tengah panas kering pun, kalau tanya nak bagilah. Itulah perbezaan yang merupakan penghayatan yang perlu ada pada kita untuk sambutan tahun hijrah 1444 dah ni. 1444. Bukan sekadar bergaruk. No, bukan sekadar bergaruk maaf hijrah. Bukan sekadar nasyid. Hijrah itu pengorbanan, menyanyi. Hak menyanyi pun rambut berjebar. Hak lelaki lah, rambut kau tahu kala menyanyi. Adakah itu hijrah, penghayatan hijrah yang sebenar? Sedangkan hijrah Rasulullah dengan tumpahan darah, dengan lenangan air mata, meninggalkan tempat tanah tumpah darah Mekah. Bukan Nabi nak pergi sangat Madinah, tapi itu perintah Allah. Siapa nak tinggal kampung halaman? Tapi itulah perjuangan yang dilalui oleh para sahabat dan Rasulullah demi untuk membina kekuatan Islam. Kita kadang-kadang sibuk nak ambil takwing je. Tahun hijrah ingat ke takwing tu, kalender apa, waktu sembahyang. Rela mari sejid malam tu, malam lain tak mari. Apa nak dengar kata bagi-bagi ni mana? Hamba nak takwing. Takwing ni mana? Boleh takwing senyap tupah di rumah. Orang boleh takwing tu jadual waktu sembahyang supaya tak terlepas untuk solat berjemaah.
Dia duduk ambil letak bilik saya duduk luang tamu saya. 3 dalam rumah. Tuang dak geri. Duduk situ lah rumah. Orang bang ke, bunyi orang semayang ke, itu juga bukan penghayatan hijrah yang perlu ada bagi orang yang beriman kepada Allah. Tapi saya tak mau cakap dah bab hijrah ni, ada ceramah dah. Cuma sekadar lalu supaya mudah-mudahan dapat memberi ingatan kepada kita semua bahawa hijrah Nabi ialah satu peristiwa besar, yang mana kita pun hijrah makna apa? Berubah, berpindah. Kita pun bila tahun baru ni mesti ada satu perubahan yang lebih ke arah kebaikan, lebih molek. Amalan semayang kita ke, baca Quran ke, berzikir ke, semua kau molek. Hubungan kita dengan keluarga, dengan ayah mak kita kalau masih ada, hubungan dengan jiran, semua. Itulah hijrah yang lebih baik. Mudah-mudahan kita tak cakap hijrah, kita sambung pelajaran kita. Kalau ada kitab, ada kitab, muka surat 148. Kalau tak ada kitab, tak apalah. Berkaitan sambungan tentang takwa yang disebut dalam kitab Minhajul Abidin. Jalan-jalan orang yang melakukan amal ibadah. Siapa dia? Orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Sambungan yang ke-7. Daripada takwa ini akan lahir cintakan Allah. Cintakan Allah melebihi cinta daripada segala-gala yang lain. Biarlah kita orang atas dunia ni anggap kita apa saja pun. Biarlah manusia anggap kita tak molek, tapi yang penting Allah mengiktiraf kita orang baik. Itu je. Kadang-kadang manusia menghukum kita ni tak betul hukuman dia. Orang baik dikatakan jahat, orang jahat dikatakan baik. Tapi percayalah, selagi mana kita ikut apa yang Allah perintahkan, walaupun manusia marah, kita redalah, kerana yang penting kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta Allah yang mana melebihi daripada segala-galanya. Sebab tu para sahabat Nabi, dia sanggup buat apa saja demi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara mereka ini sanggup menerima apa-apa hukuman balasan daripada orang-orang kafir Quraisy yang menyeksa mereka, yang melakukan segala bentuk kejahatan kepada mereka, tetapi cinta kasih mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya nombor 1. Sebab itulah kalau kita tengok cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni, dia selain daripada sahabat Nabi, dia tok tua Nabi, bapa mertua Nabi. Satu ketika dia mendengar khabar Nabi diperlakukan, dicekik tekak, dibuat sesuatu, dilempar sesuatu, perut unta letak atas kepala Nabi dan sebagainya di hadapan Kaabah. Sayyidina Abu Bakar pergi derah-derah, pergi depan, jumpa dengan mereka yang sedang buat. Antaranya ialah orang Quraisy, yang seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aiz. Ini seorang lelaki Quraisy yang jahat dan merupakan sahabat karib kepada Abu Jahal. Dia ni buat khianat pada Nabi, ambil serabang Nabi, cekik tekuk Nabi, kemudian mempersendakan Nabi tengah semayang. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bila mendengar, pergi derah-derah. Lalu dia melihat masih lagi Uqbah sedang melakukan perkara-perkara mengejek-ngejek Nabi yang sedang berada di Kaabah. Lalu Sayyidina Abu Bakar membaca ayat Quran, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wahai manusia, wahai orang Quraisy, kenapa kamu sakit hati dengan seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada kamu?
Sedangkan Nabi tak pernah buat apa-apa pun pada kamu, tak pernah menyakitkan hati kamu. Bila Sayyidina Abu Bakar kata gitu, kita tumbuk pula Sayyidina Abu Bakar. Rebuh pesang Sayyidina Abu Bakar. Usung balik rumah. Hantar ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Bila mula-mula sedar daripada pesang kena tumbuk, pesang tumbuk. Tengok. Hantar, bila celek mata, perkataan yang pertama sekali keluar daripada Sayyidina Abu Bakar ialah, wa kaifa bi Muhammad? Kuana Nabi kita Muhammad? Sebab tadi masa aku pergi tadi, dia sedang dihina, sedang diperlakukan dengan sesuatu yang tak baik oleh Uqbah. Sahabat lain kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu pun baru baik daripada pensang ni. Biar dulu. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Sekiranya kamu kasih dan sayang kepadaku dan Rasulullah, bawa aku segera pergi ke rumah Nabi SAW. Kerana aku nak pastikan betul-betul Nabi sihat, Nabi dalam keadaan yang baik. Sebab aku tinggalkan dia dalam keadaan yang dia sedang dihina dan diperlakukan dengan perlakuan yang tak baik kepada baginda Nabi SAW. Sahabat kata, sabar dulu, saya nak berehat dulu. Bawa aku ke sana. Ketuk pintu rumah Rasulullah SAW. Rasulullah melihat dan memeluk Sayyidina Abu Bakar. Kerana dia tahu itulah cinta kasih sayang seorang sahabat dan bapa mertuanya kepada Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para sahabat Nabi satu ketika pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat satu ketika bersama Rasulullah, ada belaka situ. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanul a'jab? Apakah keimanan yang paling menakjubkan di kalangan makhluk Allah? Sahabat tanya, di kalangan makhluk Allah ni malaikat ada, manusia ada, jin ada. Siapakah yang mempunyai keimanan yang begitu unik, yang begitu hebat, yang begitu pelik sekali? Lalu Rasulullah tanya balik, cuba kamu rayak, siapa agak-agaknya yang mempunyai keimanan yang hebat, yang mempunyai keimanan yang menakjubkan? Lalu sahabat berkata, ahumul malaikah? Adakah mereka malaikat ya Rasulullah? Malaikat kata, keimanan malaikat tak pelik. Sebab malaikat sentiasa bersama dengan Allah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepada Allah, tak pernah jemu-jemu, tak makan, tak minum, tak pelik. Sahabat pun heran, siapa yang mempunyai keimanan yang menakjubkan? Lalu Rasulullah tanya lagi, cuba merayak lagi, siapa? Ahumur Rasul? Adakah mereka Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi? Rasulullah menjawab, itu tidak pelik. Kerana Rasul-Rasul dan para Nabi mempunyai wahyu yang disampaikan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada masa ruang untuk mereka ini melalaikan diri daripada Allah, kerana mereka sentiasa berhubung dengan Allah. Tak pelik iman mereka. Sahabat pun heran, siapa agaknya? Lalu Rasulullah tanya, agak-agak siapa lagi? Anahnu, adakah kita ini semua yang sebagai sahabat kamu ya Rasulullah? Nabi kata, kamu pun takut tak pelik keimanan kamu. Sebab kamu jumpa aku, boleh bercakap, boleh mendengar aku menyampaikan kuliah, boleh mendengar aku menyampaikan Quran. Tak pelik, keimanan kamu tak pelik. Sebab kamu menjumpa aku, melihat aku, mendengar. Sahabat pun tak boleh jawab. Lalu Rasulullah menjawab, mereka yang mempunyai keimanan yang paling menakjubkan di kalangan umat aku ialah umat yang tak pernah melihat aku. Siapa dia? Kita semua. Tak pernah melihat Nabi, tak pernah bercakap dengan Nabi, tetapi mereka yakin dengan Allah. Mereka yakin dengan utusan Allah, utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Jadi kitalah yang terbaik. Mudah-mudahan sekiranya kita menjalani dasar-dasar yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang disebut oleh Nabi, kerana kita tak pernah melihat Nabi, kita tak pernah bercakap dengan Rasulullah, kita tak pernah mendengar apa-apa pengajaran daripada Rasulullah secara direct, tetapi orang yang yakin beriman kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang mempunyai keimanan yang menakjubkan. Jadi ketakwaan akan mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi cinta kita pada kehidupan kita atas dunia ni. Sebab dunia yang kita ada ini hanyalah tempat yang sementara saja, yang semua orang akan balik kepada Allah. Hari ini kita tengok orang mati, satu hari nanti orang tengok kita mati. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lainlah, tidak bukan, kesenangan hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu dayakan kamu sekiranya tidak menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nak jadi kaya, nak jadi senang, nak berharta banyak bukan salah. Tapi yang salahnya bila lalainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membelakangi segala apa-apa perintah Allah yang Allah perintah dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni Allah kasih. Takwa ini ialah orang yang berhati-hati dalam segala gerak-gerinya dalam kehidupan di dunia. Walaupun perkara itu tak dinyatakan di dalam Al-Quran, walaupun perkara itu tak dinyatakan di dalam Al-Quran, tapi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia berhati-hati, dia tetap menjalaninya, dia tetap mematuhinya, walaupun perkara itu tak dinyatakan dalam Quran. Tetapi sebenarnya larangan-larangan dan perintah Allah itu sebenarnya secara umum sudah ada di dalam Al-Quran. Macam orang kata, macam ada orang kata apa, dalam Quran tidak ada peraturan-peraturan berkaitan dengan lampu isyarat. Betul, tak ada. Parking kereta memang tak ada. Tetapi di dalam Al-Quran ada menyebut bahawasanya kita tidak boleh menyakitkan hati orang-orang beriman, lelaki dan perempuan. Sesiapa yang menyakitkan mereka sebenarnya sudah menanggung pendustaan dan dosa yang nyata. Itulah ayatnya. Memang tidak ada dalam Quran. Bila lampu merah, jalan, berhenti. Bila lampu hijau, jalan. Orang langgar dia kata, tak apa, ada dalam Quran tu. Betul, tapi kadang-kadang kenapa awak berhenti masa merah? Bahaya pula, kena samang. Dah tu. Sebab kadang-kadang sebab kita jalan dalam isyarat lampu merah, kita berjalan, tak sedar, tanpa kita sedari kita sudah menjadi seorang pembunuh kerana menyebabkan kematian orang lain. Itulah yang saya kata, kehidupan orang yang bertakwa kepada Allah ni, dia berjalan seolah-olahnya jalannya itu penuh duri. Dia kena berhati-hati supaya tidak terpijak duri. Macamlah saya selalu sebut bahagian berkaitan dengan membuang sampah. Buang sampah tu ada tempat sampah. Ramai orang letak sampah atas kereta, atas bonnet kereta. Boleh tak? Boleh. Tapi mesti bertanggungjawab. Dan mesti kita ingat, kadang-kadang dengan sebab kita letak sampah atas bonnet kereta jatuh di tengah jalan, kita boleh menjadi seorang pembunuh. Kerana tanpa disedari oleh seorang penunggang motosikal, tak nampak, tak boleh nak mengelak sampah kita, jatuh, lalu dilanggar oleh kereta lain. Nampak kecil. Tak ada dalam Quran tu, buang sampah jangan letak atas bonet, tidak ada. Tetapi itulah orang yang bertakwa, dia akan berhati-hati dalam kehidupannya, kerana kadang-kadang nampak kecil. Sebab tu yang Tuhan kata, kadang-kadang manusia ni tengok kecil dosanya, tetapi di sisi Allah tu besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ramai manusia ini ingat dosa yang dibuat tu kecil, tetapi dosa itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
kadang-kadang kerana sebab sampah kita telah membunuh satu jiwa seorang yang mana mungkin dia ada tanggungan, ada isteri, ada anak pula. Isteri dia tidak ada pendapatan pula, suami meninggal, anak pula sekolah. Tengok membabitkan. Sebab daripada kita yang mengambil remeh berkaitan dengan keselamatan orang lain ketika kita nak buang sampah, letak atas bonet. Itu mudah-mudahan kita semua tak terlibat lah. Kadang-kadang susah, bukan susah sangat, letak dalam nak suruh selamat, letak dalam bonet lah. Tapi manusia gitulah. Rela letak depan wiper pun ada, selit di wiper tu sampah. Allah, itu menunjukkan sikap penting diri. Orang boleh tengok, sampai heret sampah bandar apa, tak sedar, letak atas bonet tu, raung bandar. Allah, buruk sikapnya. Tengok pula hak dia pakai piah, lagilah tengok. Allah kata, apa? Penting diri, sayang kereta, sanggup menyebabkan orang lain bahaya asalkan kita senang. Sedangkan tempat sampah itu sudah ada untuk buangnya. Kadang-kadang lubang sampah tu banyak lagi kosong, dia capuk je, puf, jatuh bawah. Lubang sampah tu besar. Tapi masa main bola golf, tu lubang bola golf tu bukan besar sangat, tapi nak suruh masuk juga tu, nyeting sampai ripik mata. Allah, manusia punya pasal tau. Tinggal nak suruh masuk, tahan sampah, tong sampah besar berjala, ruang dia cepok, puf, jatuh bawah. Dah tu, kalaulah kita kerja sebagai pengutik sampah tu, kita rasa kualin. Allah, orang manalah tong sampah kosong lagi, nyetok bawah ni letak pula kulit durian. Kalau letak durian boleh makan, letak kulit bekas orang makan. Kalau kita tempat dia macam mana? Kita kena, sebab itulah dia katakan orang yang bertakwa ini, dia sentiasa memikirkan bagaimanakah segala amalan dia, adakah Tuhan terima ataupun tidak, dan adakah menepati apa-apa yang sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Bila kita buat sesuatu amalan, kena ada ingatan kita yang pertama, adakah Tuhan terima ataupun tidak amalan. Kita semayang, kita buat amal ibadat, kena mari dalam hati, Tuhan terima ke tak. Tapi jangan mari dalam hati, Tuhan terima ke tak semayang lalu. Bukan. Bila kita dalam hati datang, takutnya kita, fikiran kita, Tuhan terima ke tak ni. Lalu bila kita kata begitu, kita akan buat bersungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat, apa-apa yang kita buat itu, adakah berbetulan dengan apa yang diperintah oleh Allah ataupun tidak. Kalau betul sebagaimana Allah perintah, kalau betul sebagaimana Allah larang, mudah-mudahanlah kita akan mendapat rahmat dan kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, setiap kali kita buat amalan, kita mesti takut, gerum sekiranya amalan itu tidak diterima, untuk kita buat bersungguh-sungguh. Jangan takut gerung, saya kata tadi, sehingga tak buat. Aku semayang ni, Tuhan terima ke tak ni? Kalau Tuhan tak terima, rugi saja, lelah saja. Baik jangan semayang. Itu bukan matlamat daripada takut yang hadir dalam hati seorang yang beriman kepada Allah. Dia takut untuk dia membaiki amalannya, supaya amalannya itu betul-betul mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketakwaan itu akan melahirkan cintanya kepada Allah. Yang ketujuh, yang ke-8, ketakwaan itu akan menjadikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan ataupun korban dari orang yang bertakwa saja. Baru ni kita korban, mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berusahalah untuk buat lagi tahun depan. Saya selalu ingatkan, korban ni setahun sekali. Boleh kupur dah daripada sekarang, boleh buat tabung dah daripada sekarang, sebab ini satu pahala yang amat besar
yang Tuhan berikan, lempahi kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita nak korban, nak berjihad apa semua, tak sampai masa lagi berjihad untuk perang musuh dan sebagainya. Tetapi antara amalan ibadat yang paling besar, ganjarannya di sisi Allah ialah korban. Jadi berusahalah setiap tahun kalau boleh korbanlah. Sebab kadang-kadang kita ambil mudah. Benda lain kita boleh beli, robot peti sejuk boleh beli, motosikal boleh beli, tapi korban tak dang sama. Jadi kita jawab dengan Allah. Kita jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah hanya menerima amalan ataupun korban dari orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itulah ada orang yang mana dia buat baik tetapi dia terlupa. Kadang-kadang perbuatan yang baik itu kalau tidak datang daripada lubuk hati yang ikhlas kepada Allah, maka Tuhan tak terima. Tuhan tak terima. Kerana di sana itu ada perkara-perkara yang boleh menghalang mereka ini daripada mendapat pahala. Apa dia? Rasa bangga diri, rasa riak, sombong, rasa hebat. Inilah perkara-perkara yang mana dia ingat dia dapat pahala, tapi dalam perkiraan amalnya didapati kosong, kerana dia telah melakukan perkara yang menghalangnya. Walaupun dia buat baik, tetapi kebaikan itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa hijrah seorang lelaki sahabat Nabi yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah, yang mana fahijratuhu ila imra'atin yankihuha. Dia kerana hijrahnya kerana nak kahwin dengan perempuan. Orang perempuan tu ada dalam peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia pun pergi attack. Orang lain hijrah kerana itu kewajipan perintah Allah. Dia berhijrah kerana nak jumpa orang perempuan di Madinah. Maka Nabi diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan kepada sahabat yang lain bahawa ada lelaki ini, ganjarannya mereka tidak dapat pahala hijrah, tetapi mereka dapat, dianya hanya dapat berkahwin dengan perempuan yang diingininya. Ini kerana apa? Kerana di sebalik perbuatan baik itu ada niat-niat yang bukannya datang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah niat ni penting. Niat ni penting. Hak lafaz tu tak diambil kira mana, lafaz tak ambil kira. Tahu? Niat. Sebab tu kalau kita semayang pun, kalau kita semayang, hak lafaz tu, kita semayang maghrib tadi tau. Semayang maghrib tadi, kita lafaz kita usalli fardal isya. Tahu? Usalli fardal isya. Macam mana tu? Bila habis semayang, makmum kata, Cik Imam tadi bunyi usalli fardal isya maghrib. Oh, dalam hati saya maghrib dah. Mungkin salah sebut kot. Nak pakai hak mana? Pakai hak lafaz. Hak dalam hati. Kerana bukan dalam lafaz, hak niat. Hak lafaz tidak dikira. Kerana rukunnya ialah niat dalam hati. Dan niat inilah yang membezakan antara perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum juga dipisahkan dengan niat. Tahu? Puasa. Kalau tak niat pada setiap malam, tak sah puasanya. Tahu? Kenapa? Niat. Ada orang berlaku kematian. Lalu dibicarakan. Yang pertama dia kata, ditanya kepadanya, kenapa kamu bunuh dia? Memang saya nak bunuh dia. Tahu? Memang niat nak bunuh dia. Itu hukum lain. Kerana dia beritahu niatnya memang nak bunuh orang yang mati tadi. Itu hukumnya qisas. Tapi bila berlakunya kematian, dia sedang pegang senapang, tiba-tiba tertembak. Tahu? Tertembak rakan dia. Lalu dibicarakan, ditanya kepadanya, adakah awak berniat untuk tembaknya? Dia pun jawab, saya tak berniat. Saya tak sengaja. Itu bukan hukum qisas dalam Islam. Tapi kalau dia kata tadi, dia pegang pistol dan tertembak, dia kata memang saya niat nak bunuh dia. Itulah perbezaan antara dua hukum.
Yang pertama hukum qisas, kerana dia membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua hukumnya bukannya qisas, kerana dia tak sengaja. Itu perbezaan. Kerana niat saja boleh mengubahkan hukum. Boleh mengubahkan hukum dengan sebab niat. Yang kesembilan, dengan takwa ini akan membawa kemuliaan dan kehormatan kepada seseorang. Seseorang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah itu ialah orang-orang yang lebih takwanya di antara kamu. Orang yang bertakwa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimuliakan oleh Allah ni bukan manusia sekadar di manusia. Tahu? Kadang-kadang kita ingat orang sanjung kita, itu hebat. Sedangkan ada manusia yang mana namanya tak dikenal di dunia, tetapi dikenali oleh penduduk langit. Dikenali oleh penduduk langit. Masya Allah. Inilah yang berlaku pada sahabat Nabi SAW, yang mana antara mereka ada yang di dunia ini orang tak kenal, tetapi di pandangan para malaikat menyebutnya sebagai seorang yang terbaik. Termasuklah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab antara sahabat Nabi yang mempunyai kepandaian dalam bidang Quran. Orang paling mahir antara dalam bidang Quran ialah Ubay bin Ka'ab. Satu ketika turunnya surah dalam Al-Quranul Karim, surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, surah daripada surah juzuk 30 je. Allahumma salli ala wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Lalu Rasulullah panggil kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, aku nak beritahu satu perkara yang amat besar kepada kamu ni. Lalu Ubay kata, apa benda ya Rasulullah? Apa dia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dia ni? Tak sabar aku nak dengar. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Ubay, Allah menurunkan satu surah dan suruh aku sampaikan kepada kamu, baca di hadapan kamu, sebut namamu. Ya Allah. Ubay jatuh pengsan rebah, kerana namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang sebut nama atas petah rebah sukaan. Nak dapat menjadi pemenang pula Raja Lawak, Maharaja Lawak, sepesang rebah dah bangun-bangun. Boleh hadiah kat berapa ratus ribu tau. Ratus ribu. Menangis pula. Ni Ubay bin Ka'ab. Bayangkanlah Allah suruh Nabi sampaikannya, membacakan ayat Quran kepada Ubay sebagai tanda penghargaan kepada Ubay yang mempunyai kehebatan dalam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan suara yang merdu, dengan bacaan yang mematuhi hukum tajwidnya, panjang pendek dan sebagainya. Inilah nama-nama manusia yang kadang-kadang orang di hari ini mengejar nama di dunia untuk mendapat sesuatu, tetapi ada pada sahabat Nabi yang namanya tak dikenal oleh penduduk dunia, tetapi disebut oleh penduduk di langit, para malaikat menyebut-nyebutnya sebagai orang yang berbahagia dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertakwa akan mendapat kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku pada banyak sahabat-sahabat Nabi yang saya ceritakan tadi. Antaranya Rasulullah telah menceritakan tentang Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini ialah antara 3 panglima perang yang diutuskan dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini Rasulullah tak pergi perang, tetapi Rasulullah telah mengutuskan 3,000 pejuang Islam
menentang pakatan daripada Rom, Parsi, Yahudi, semua bergabung. Berapa ribu? 200,000 lawan 3,000. Masya Allah. Tetapi panglima perang yang dilantik, 3 orang panglima perang yang dilantik oleh Rasulullah SAW mempunyai kekuatan yang luar biasa, kerana dapat mengalahkan kumpulan yang berapa kali ganda ramainya, kerana kekuatan keimanan. Sebab perang ni bukan nanti sikit kalah, dan bukan nanti menang, bukan nanti ramai boleh menang, tetapi kekuatan dan semangat itu yang akan menghasilkan kemenangan. Lalu Rasulullah menceritakan ketika saat Ja'far bin Abi Talib jatuh, terpotong tangan kanannya, kudung tangan kanan perang. Tangan kanan terpotong. Rasulullah cerita kepada para sahabat yang ada di hadapannya, seolah-olahnya ada skrin besar, ada satu TV di hadapan Rasul, seolahnya nampak. Cerita sahabat kita yang kedua, panglima perang yang kedua, iaitulah Ja'far bin Abi Talib, jatuh, tangannya terpotong sebelah kanan, tapi masih lagi berperang dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Rasulullah senyap lagi. Sahabat kita Ja'far terpotong lagi tangan sebelah kiri, tetapi masih lagi berperang dengan kudrat yang ada, sehingga Rasulullah senyap. Rasulullah kata apa? Ini sahabatku, sahabat kita semua sedang bermain-main di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, rohnya, kerana telah diangkat rohnya oleh para malaikat di langit, kerana meraihkan seorang pejuang yang hebat dalam menghadapi tentera musuh yang ramai, tapi dapat memimpin pasukan Islam yang sedikit tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kerana peperangan dalam Islam ini, dia akan dibantu. Rahsia dalam peperangan ini, dalam Islam ni, sebab tu orang Islam, dia kalau betul-betul, dia takut perang. Dia tak takut perang kalau betul-betul perang itu untuk menegakkan agama Allah. Kerana Allah telah menjanjikan bahawasanya peperangan ini, orang Islam kalau perang betul akan menang. Wala yansurannallahu man yansuruh, sesungguhnya aku akan beri kemenangan kepada orang yang beriman dalam menghadapi peperangan. Dan bagaimana rahsianya ialah dalam peperangan itu, yang pertama, Allah akan mendatangkan gerun dalam hati orang kafir. Itu dia. Sebab tu dia tak berani dengan orang Islam. Rahsianya, selain daripada kekuatan semangat orang Islam, yang pertama, Allah bantu melalui menghadirkan diri dalam jiwa-jiwa orang kafir itu perasaan takut dan gerung. Tengok kecil kepala, tengok Allah, orang Islam nampak sikit tau, tapi nampak macam ramai. Sebab tu Allah kata apa? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b, aku akan campurkan dalam hati orang kafir itu ketika perang perasaan gerung, takut. Yang pertama rahsianya, orang kafir akan jadi takut, walaupun tubuhnya sadu ke apa ke, takut. Yang kedua rahsianya ialah Allah akan datangkan mengantuk. Idzghashikumun nu'asa amanatan min, mengantuk kepada orang kafir ketika peperangan, kerana mereka ini berperang dengan tentera Allah Subhanahu Wa Taala yang mahu menegakkan agama Allah. Jadi rahsia yang kedua, Allah beri ngantuk ke dia masa perang. Dan mengantuk juga Allah berikan kepada orang Islam, tetapi bukan masa perang, lepas perang. Pada sahabat Nabi berjumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lepas perang Badar ni ngantuk ya Allah, lalu celak mata. Rasulullah senyum. Mu tahu tak apa makna mengantuk? Sahabat tidak tahu. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Kerana Tuhan dah tahu bila perang ni guna tenaga, letih. Tengok pedang tu tak? Tengok tak pedang di muzium tu tak? Kita nak pegang sebelah gini, dua belah pun ngokor gini berat pedang. Jadi bila perang ni gunakan tenaga, letih. Sebab tu Allah beri mengantuk pada orang kafir supaya mereka kalah. Beri mengantuk kepada orang Islam lepas perang supaya mereka dapat berehat tidur. Itu dia. Yang ketiga yang paling besar sekali ialah Allah mendatangkan tentera-tentera malaikat
wa arsala junudan lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla kalimatullahi al-ulya. Aku datangkan pada malaikat yang tak nampak sebagai tentera tambahan. Jadi malaikat tolong bantu orang Islam. Ini Allah cerita dalam Quran. Rupa-rupanya orang Islam ni dibantu oleh pada malaikat yang tak nampak. Dah lah orang Islam tu berani, kuat berperang. Turun malaikat berduyung-duyung. Tak nampak. Hak ni catah kepala, hak ni tikang. Orang kata tu dalam peperangan. Sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasulullah, dalam peperangan ini kadang-kadang kami tengok tentera-tentera yang tak pernah aku tengok sebelum ini. Itu dia. Lalu Rasulullah menjawab, itulah bantuan Allah, tentera-tentera daripada malaikat. Masya Allah. Betul, orang Islam kalau dia belajar bab jihad, dia takut perang. Tahu? Orang kafir dia takut perang kita kalau betul-betul kita beranilah. Tapi ramai berani, mulut berani. Tahu? Mari kita perang. Tangan lori nak mari ambil, sakit lutut lah. Bini baru beranak lah, macam-macam. Tahu? Orang betul-betul yakin dengan Allah. Dia yakin bahawasanya perjuangan itu bukan mati bodoh gitu, tapi mati kemuliaan. Kerana dijanjikan oleh Allah dengan syurga. Kalau hidup sekalipun, hidup dalam kemuliaan. Habis dah kita malam ni. Kita sambung semula lah. InsyaAllah pada perkara yang ke-10, insyaAllah minggu depan dengan izin Allah SWT. Yang baik daripada Allah, yang salah, yang kurang, kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.